Hari ini insya-Allah 59. Ini belum masuk sifat 20 ini, baru mukadimah dia, mengenalkan Ahlussunnah wal Jamaah dulu. Alhamdulillah, syukur. Subhanallah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Kita memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, untuk kita meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah berdasarkan kepada kitab karangan Kiai Muhammad Idrus Romli yang berjudul Akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah Penjelasan Sifat 50. Dan kita masih berbicara tentang sifat-sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apakah dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan pada pertemuan malam ini, kita akan membincangkan tentang salah satu daripada sebab mengapa kata Al-Jamaah itu dihubungkan kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah di halaman 59 daripada buku ini, iaitu sebab ketiga, memelihara kebersamaan dan kerukunan. Ya. Jadi sebab kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dikaitkan dengan kalimat Al-Jamaah, yang mana kalimat Al-Jamaah ni dengan makna persatuan umat Islam ataupun dengan makna kelompok muslimin yang terbesar.
Antara lain juga disebutkan bahawa kerana mengikuti ijma' ulama'. Dan yang ketiga di sini disebutkan memelihara kebersamaan dan kerukunan. Baik, kata pengarang, kata al-jamaah dalam hadis di atas juga memiliki pengertian menjaga kebersamaan dan kerukunan. Baik, hadis yang mana yang dimaksudkan di sini? Iaitu yang disebutkan antara lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, boleh tengok di halaman 52 tu petikan hadisnya, qala ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala 72 millah wa inna hadhihi almillata sataftariqu ala 73 72 fi an-nari wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Dalam hadis ni ada disebutkan kalimat al-jamaah yang menjadi titik perbincangan kita dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang sebelum kamu dari pengikut ahli kitab terpecah belah menjadi 72 golongan dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka dan satu golongan yang akan masuk syurga, iaitulah golongan al-jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abi Daud. Hadis yang lain juga yang ada mengungkapkan kalimat al-jamaah ialah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah fa inna asyaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad wa man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jama'ah. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ikutilah kelompok yang banyak dan jauhi perpecahan, kerana syaitan bersama orang yang sendirian, syaitan akan lebih jauh dari orang yang berduaan. Barang siapa yang menginginkan tempat yang lapang di syurga, maka ikutilah al-jamaah. Syaitan menjadi jauh atau syaitan akan lebih jauh dari orang yang berduaan dalam perkara yang baik. Bukan maksudnya berdua-duaan dalam hal yang jahat. Kerana dalam hadis yang lain juga ada disebutkan apabila seorang lelaki dan perempuan itu berdua-duaan, maka syaitan akan menjadi yang ketiga. Jadi kena faham konteksnya yang betul. Jadi kat sini yang nak dihuraikan, kita dah tengok dah. Kenapa disebut aliran al-jamaah. Kemudian salah satu daripada sebab ia dinamakan dengan al-jamaah ialah kerana mengikuti ijma' ulama'. Dan yang ketiga, merujuk pada hadis tadi, kata al-jamaah itu juga antara lain memiliki pengertian menjaga kebersamaan dan kerukunan, di halaman 59. Maksudnya meskipun di antara sesama mereka terjadi banyak perbezaan pendapat, tetapi perbezaan tersebut tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membida'ahkan, menyesatkan dan memfasikkan. Kita tak jumpa di antara para ulama' Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berbeza-beza mazhabnya. Dalam hal dalam hal furu' contohnya Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafinya, Imam Malik dengan mazhab Malikinya, Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'inya, dan juga Imam Ahmad dengan mazhab Ahmadnya, mazhab Hambalinya. Ulama-ulama mereka saling mengkafirkan antara mereka ataupun memfasikkan sesama mereka. Kita tak temukan. Imam Syafi'i tidak pernah sekalipun mengkafirkan atau memfasikkan Imam Malik. Begitu juga murid-murid Syafi'i tidak memfasikkan dan mengkafirkan murid-muridnya Imam Malik. Begitulah juga Imam Ahmad dan selanjutnya yang lain-lain. Itu antara ciri yang menonjol di antara para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Walaupun mereka tu berbeza-beza pandangan dalam banyak hal. Contohnya kita tengok tentang bacaan Al-Fatihah contohnya dalam sembahyang. Adakah Al-Fatihah itu
dikira Bismillahirrahmanirrahim di dalam Fatihah itu dikira satu ayat daripada suratul Fatihah ataupun bukan daripada ayat suratul Fatihah. Maka Imam Syafi'i kata Bismillahirrahmanirrahim tu dikira sebagai satu ayat daripada suratul Fatihah. Manakala ada ulama yang lain kata ia bukan dari suratul Fatihah. Sebaliknya ia bermula daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, walaupun begitu, kedua-duanya berdasarkan kepada hujah-hujah dan dalil-dalilnya, dan tidak kita dengar yang mengatakan bahawa di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawa Alhamdulillah, Fatihah bermula daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan satu lagi yang mengatakan bahawa Al-Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara mereka menyatakan yang ni sesat, yang ni bid'ah, yang ni fasik, yang ni kafir, yang ni sesat dan sebagainya. Tidak ada. Okey. Kenapa mereka memahami bahawa ada ada perbezaan di dalam memahami ataupun di dalam memetik dalil-dalil. Kerana yang sebahagian melihat dalil ni lebih kuat, manakala yang sebahagian lain melihat dalil yang satu lagi lebih kuat. Kerana dia berkait dengan hal-hal yang bersifat zanni, zanniud dilalah. Baik. Begitu juga banyak dalam hal-hal yang lain. Contohnya tentang kunut ke kan. Banyak lagi hal-hal khilaf yang lain. Sesama Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak mudah-mudah mengkafirkan, membida'ahkan, menyesatkan dan memfasikkan. Begitu juga di antara para ulama Al-Asy'ariyah contohnya, tidak mengkafirkan, tidak membida'ahkan ulama-ulama dalam Al-Maturidiyah, dan begitulah sebaliknya. Baik, pengertian ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu kepada mereka. Jadi ayat di atas memberikan pengertian bahawa orang-orang yang membuat perpecahan dalam agama dan menciptakan golongan-golongan, menciptakan firqah-firqah, di mana antara yang satu dan lainnya saling menyesatkan. Firqah A menyesatkan firqah B dan seterusnya. B menyesatkan firqah A. Kemudian membida'ahkan dan mengkafirkan. Maka mereka telah meninggalkan jalan yang benar, iaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka akan menjadi golongan ahli bid'ah, sebagaimana dalam hadis berikut ini, an Umar bin al-Khattabi wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi qawlihi ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a ahlul bid'ah wal ahwa'i min hadhihi al-ummah. Baik, daripada hadis yang diriwayatkan, riwayat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang firman Allah Taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dalam surah Al-An'am ayat 159, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan. Apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kat sini tafsirnya ialah Rasulullah sendiri mentafsirkan mereka adalah pengikut bid'ah dan hawa nafsu daripada umat ini, iaitu daripada umat Islam ini. Baik, ini contoh tafsir bil ma'thur, di mana tafsir bil ma'thur ni ialah tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, atau tafsir ayat Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mentafsirkan firman Allah Taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, itu dengan maksudnya tafsirnya mereka adalah pengikut bid'ah dan hawa nafsu dari umat Islam ini. Jadi keterangan di atas menekankan tentang wajibnya menjaga kebersamaan dan kerukunan. Jadi berkaitan dengan pengertian ini, dalam realita ataupun realiti yang ada,
Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan. Ini suatu hal yang sangat diberikan perhatian oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga kebersamaan dan kerukunan di atas di atas jalan yang benar lah, di atas jalan yang hak. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni sangat-sangat tidak menyukai perpecahan berlaku dalam kalangan umat Islam. Jadi contoh yang boleh kita ambil ialah seperti Sayyidina Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidu syababi ahli jannah, penghulu kepada penghulu kepada belia-belia ahli syurga, di mana setelah daripada kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dibunuh oleh seorang khawarij yang bernama Abdul Rahman bin Maljam, maka tampuk pemerintahan khilafah ar-Rashidah itu dipegang oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, lalu radhiyallahu anhuma. Lalu demi menjaga kerukunan dan persatuan umat Islam yang pada ketika itu berlaku pertikaian di antara kelompok majoriti, iaitu kelompok Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan juga satu lagi kelompok yang dipimpin oleh Muawiyah, demi untuk menyatukan kembali umat Islam di bawah satu tampuk kepemimpinan, tidak berpecah belah, maka dia meletakkan jawatannya, menyerahkan amanah dia sebagai khalifah itu kepada Muawiyah demi untuk menyatukan umat Islam. Dan pada tahun itulah disebut sebagai tahun persatuan ataupun Amul Jamaah. Ini kita boleh rujuklah dalam kitab sejarah, boleh tengok rujuk dalam kitab-kitab sejarah tentang apa dipanggil Amul Jamaah, tahun persatuan, di mana Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib itu menolak ketepilah apa yang dilihat sebagai kepentingan diri demi untuk memenuhi kepentingan agama. Jadi orang-orang seperti Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma ini menjadikan keutamaan agama tu di atas. Agama tu lebih utama daripada yang lain-lain. Jadi apa yang mendatangkan keuntungan agama tu akan diletakkan lebih dahulu di atas kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan peribadi. Itu yang lain tu diketepikan demi untuk mencapai persatuan umat Islam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian semua wahai orang-orang yang beriman berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan sekali berpecah belah. Berpegang teguh dengan tali Allah, bukan dengan tali-tali yang lain, apatah lagi kalau tali-tali kekufuran, tapi berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan sekali-kali bercerai-berai. Tapi yang berlaku kita lihat di zaman kita ini, nampaknya zaman yang hawa nafsu itu mendominasi kehidupan umat manusia. Apa pun semua dinilai dari sudut pandang hawa nafsu, maka nampaknya kecenderungan manusia lebih kepada kepada perpecahan. Kerana perpecahan ialah sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu tapi dibenci oleh iman. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai golongan yang meneruskan legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mahu melihat kerukunan umatnya di atas persatuan, maka mereka sangat cenderung ataupun mereka mendukung apa yang dipanggil sebagai kebersamaan dan kerukunan. Jadi perbezaan pendapat di antara mereka tidak sampai menimbulkan perpecahan atau tafarruq dan menyebabkan mereka menjadi terkotak-katik dalam beberapa golongan. Kerana perbezaan di kalangan mereka hanya menyangkut soal-soal furu', iaitu ranting dan cabang, dan bukan soal-soal usul, pokok-pokok ajaran.
Hal tersebut berbeza dengan aliran-aliran sempalan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namakanlah Mu'tazilah ataupun Khawarij ataupun Syiah ataupun Qadariyah atau Jabariyah atau Murji'ah, di mana perbezaan pendapat di antara mereka tidak jarang menimbulkan perpecahan dan melahirkan sikap saling mengkafirkan, membida'ahkan dan memfasidkan. Paling cantik sekali contoh Khawarij. Khawarij ini adalah suatu aliran yang sangat mudah mengkafirkan. Bagi golongan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar itu kharijun anil millah. Mana orang tu dikira terkeluar daripada agama. Makna dia anggap bukan Islam lagi dah. Dah kira murtad kerana buat dosa besar. Dan dalam Islam, dosa besar tidak menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud rahimahullah, sebutkan salasun min aslil iman, ada tiga yang dianggap sebagai prinsip dasar iman. Disebutkan kita, saya tak ingat secara sempurna matan dia, tapi disebutkan bahawa kita tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam hanya kerana sebab dosa-dosa atau perbuatan yang ia lakukan, atau sebab dosa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Selama dia tidak menghalalkan dosa-dosa tersebut. Selama dia tidak menghalalkan dosa-dosa tersebut, maknanya dia mengakui keharaman perbuatan dosa tersebut, maka ia tu dianggap berdosa saja. Dan orang berdosa di sisi Allah Ta'ala ni, orang berdosa di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengampunkan dia dengan rahmatnya, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengazabnya dengan keadilannya. Saya cuba tengok hadis tersebut. Salasun min aslil iman. Okey. Ini ada disebutkan salasun min aslil iman. Untuk kita faham. Jadi salasun min aslil iman al-kaffu amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bi dhanbin wa la nukhrijuhu min al-islam bi amal wal jihadu madin منذ ba'athani Allah ila an yuqatila al-masih ad-dajjal wal iman bil aqdar. Wal iman bil aqdar. Atau kama qala. Baik. Disebutkan salasu min aslil iman al-kaffu amman qala la ilaha illallah la tukaffirhu bi dhanbin wa la tukhrijhu min al-islam bi amal wal jihadu madin muz ba'athani Allah ila an yuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin wal imanu bil aqdar. Ada tiga prinsip dasar iman, kata Rasulullah SAW. Yang pertama ialah al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Kita menahan lidah kita terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. La tukaffirhu bi dhanbin. Nabi larang, jangan kamu mengkafirkannya kerana sesuatu dosa yang dia kerjakan. Wala tukhrijuhu minal islami bi'amal. Dan jangan kamu keluarkan dia daripada Islam, maknanya mengatakan dia telah murtad kerana sesuatu amalan. Maksudnya amalan dosa. Amalan yang mungkin kita tak tahu dalilnya, kita sendiri pun jahil tentang dalilnya, dia buat satu amal, kita kata kamu terkeluar Islam kerana amal ni. Itu contohnya. Dan kemudian prinsip yang kedua, kata Rasulullah SAW, ialah wal jihadu madin muz ba'athani Allahu ila an yuqatila akhiru ummati dajjal. Dan jihad itu akan terus berlangsung, tidak akan terhenti semenjak aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggalah umatku yang terakhir nanti memerangi dajjal. Nanti jihad ni akan terus berlangsung sampai umat Nabi SAW yang terakhir, yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam, memimpin umat Islam pada ketika itu memerangi Dajjal dan pasukannya. Okey.
Dan sehinggalah nanti Dajjal akan kalah. Okey. Kemudian yang ketiga, la yubtiluhu jawru jair. Makna jihad ni dia tidak terbatal dengan sebab kezaliman seseorang pemerintah yang zalim. Walaupun pemerintah tu Islam tu dia zalim, tapi kalau dia menyeru kepada jihad, mesti diikuti, mesti disambut. Ini dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di mana selepas khilafah Rashidah itu, antara pemimpin-pemimpin daripada dinasti yang datang sesudahnya tu ada di antara mereka tu yang zalim. Tapi bila mereka mengajak kepada jihad, sahabat dia tak menolak, mereka ikut serta dalam jihad. La yubtiluhu jawru jairin. Wala adlu adilin. Dan juga tidak terbatal kerana keadilan seorang pemerintah yang adil. Maknanya, apa pun keadaan, siapa pun yang naik sebagai pemerintah dari kalangan umat Islam, sama ada dia seorang yang adil ataupun dia seorang yang jair, yang zalim, bila dia serukan kepada jihad, hayya bil jihad, maka mereka yang yang berkewajipan untuk mengikutinya, maka ikutilah jihad tersebut, tidak terbatal. Kemudian prinsip yang ketiga disebutkan dalam hadis ini ialah wal imanu bil aqdar, dan beriman dengan takdir. Ini satu kewajipan. Dan maknanya itulah tanda-tanda seorang mukmin, iaitu mereka beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu jelas. Jadi saya nak sebutkan di sini ialah yang tadi, prinsip yang pertama, iaitu berkaitan dengan apa yang Nabi kata, al-kafu amman qala la ilaha illallah la tukaffiruhu bi dhanbin wa la tukhrijuhu minal millah la tukaffiruhu bi dhanbin wa la tukhrijuhu minal millah bi amal. Iaitu kita kena jaga lidah kita. Kita kena tahan lidah kita daripada mudah-mudah mengeluarkan kalimat takfir, makna mengkafirkan seseorang kerana sesuatu dosa yang dia lakukan. Maknanya kita tahan lidah kita terhadap orang yang telah mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita tidak mudah-mudah mengkafirkan dia hanya semata-mata kita melihat dia buat satu dosa, ataupun kerana dia buat sesuatu amal. Suatu amal yang kita kata amal ni tidak sesuai dengan Islam, dia buat amal. Tak mudah-mudah mengkafirkan. Melainkan jelas apa yang kita nampak tu ialah kufrun bawah. Mana kekufuran yang terang nyata. Memang kekufuran yang memang terang-terang nyata. Depan mata kita tu dibuat amalan sihir. Kan? Macam viral beberapa bulan yang lalu kan. Orang nampak dekat satu apartmen tu, api bercahaya dekat dalam apartmen tu. Ingatkan kebakaran. Bila report, bomba datang, tengok rupanya ada seorang pemuda Melayu, dia sedang melakukan amalan sihir. Sihir, ada gambar-gambar tu dia sihir. Sihir dah memang terang-terang kufur. Itu lain. Benda-benda memang dah jelas kufur. Memang sengaja dia buat salib, menyembah salib contohnya, itu dah memang terang kufur. Sengaja sujud kepada berhala, itu dah memang terang-terang kufur. Atau sengaja menyebutkan bahawa arak ni halal sebenarnya, kata dia. Arak ni halal, sedangkan jelas arak tu adalah haram. Qat'i. Itu dah memang terang kufur. Dia kata, contohnya dia kata zina ni suka sama suka, waliyazubillah, suka sama suka tu tak apa, halal. Itu kufur. Ataupun dia kata LGBT ni tak apa, LGBT ni tak apa. Itu pun itu kalau dia kata macam tu pun boleh jadi kufur, sebab menghalalkan apa yang memang dah jelas-jelas haram. Tapi kalau sekadar kita nampak dia minum arak, masih belum boleh kita kata dia kufur sehingga dia menghalalkan perbuatan minum arak tadi. Kalau dia minum arak, boleh jadi dia minum arak kerana dah memang nafsu dia tu dah terpengaruh kepada arak. Dia dah tak boleh nak lepas dia daripada arak. Dia mungkin terjebak dah dalam dosa tu, atau dia terlibat mungkin dalam kancah maksiat ini, dia tak boleh nak lepas. Dan dia tahu benda tu dosa, dia tak boleh nak keluar. Dia mengaku tu dosa. Maka orang macam ni kita tak boleh mudah-mudah kufurkan. Sebaliknya kita kena usaha selamatkan. Keluarkan dia daripada kancah maksiat tadi. Dan janganlah kita mudah-mudah pula menyebar luaskan pula aib-aib orang yang buat dosa ni. Mentang-mentang kita nampak video seseorang tu buat maksiat atau buat dosa, kita pun viralkan dalam Twitter, viralkan dalam viralkan dalam Facebook, viralkan dalam media sosial. Apa yang berlaku?
orang tu beruntung. Kerana apa? Dia akan dapat pahala daripada kejahatan kita memviralkan dosa dia tadi. Dia akan dapat pahala. Sebaliknya kita akan jadi muflis. Kerana apa? Kita menyebarluaskan pula aib orang kepada orang lain untuk dilihat. Jadi kena ada. Dia punya pertimbangan-pertimbangan syarak dia lah untuk kita perhatikan benda-benda tersebut. Cuma bila saya nak kaitkan dengan Khawarij tadi, golongan Khawarij ni dia mudah-mudah mengkafirkan orang kerana perbuatan dosa. Kerana prinsip Khawarij ni ialah dosa besar itu menyebabkan seseorang terkeluar daripada Islam. Orang yang melakukan dosa besar, ambil satu contoh, minum arak. Walaupun dia i'tikadkan arak itu haram, dia minum arak. Dan akhirnya dianggap juga sebagai kafir. Begitu juga kalau seorang tu berbohong, maka dianggap kafir. Dan dalam aliran Khawarij ni, dalam aliran Khawarij, semua dosa tu dosa besar. Tak ada istilah dosa kecil. Semua dosa besar. Jadi kerana alasan itulah mereka mengkafirkan ramai di antara sahabat Nabi SAW. Antaranya Saidina Ali bin Abi Talib, Muawiyah, Amr bin al-As dan yang lain-lain yang bersama dengan mereka. Sehingga kan bukan terhenti pada mengkafirkan orang yang melakukan dosa tadi, sebalik bahkan mereka pergi lebih jauh lagi bahawa halal pula darah mereka. Halal darah dan juga halal harta benda mereka. Mereka punya isteri, anak-anak boleh dijadikan tawanan, boleh dihambakan. Itu pegangan Khawarij. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah, antara lain selain pada Saidina Ali bin Abi Talib tu dibunuh, sebelumnya itu pernah berlaku satu peristiwa, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhuma dalam satu perjalanan bersama dengan isterinya yang sedang syarat hamil pada ketika itu telah dicegat ataupun telah ditahan oleh sekelompok orang Khawarij. Lalu dia disoal siasat dan didapati bahawa dia ni, iaitu Abdullah bin Khabbab bin al-Arat ni, ialah daripada pihak Saidina Ali bin Abi Talib. Maka kerana itu akhirnya dia dibunuh. Dan isterinya juga dibunuh. Dan lebih parah lagi, lebih jahat lagi ialah mereka telah membelah perut isteri Abdullah bin Khabbab bin al-Arat tadi tu dan dikeluarkan janin. Ini kezaliman orang Khawarij ni. Tapi suatu yang pelik dalam golongan Khawarij, oleh kerana mereka ni terlalu mudah mengkafirkan, maka mereka juga akan mengkafirkan sesama mereka. Bila berbeza pandangan, mereka ni mudah je. Kalau ada beza pandangan kau tak sama dengan pandangan aku, maka kau menjadi kafir kerana itu. Maka akhirnya golongan Khawarij ni tu pecah kepada beberapa golongan dan setiap golongan tu saling mengkafirkan. Ada asalnya Al-Muhakkimah Al-Ula, kemudian ada Al-Azariqah, kemudian ada Al-Najdah, As-Sufriyah, kemudian Al-Ibadiyah, Al-Ajaridah dan macam-macam aliran Khawarij. Ini satu contoh bagaimana sikap aliran-aliran sempalan di luar ahli sunnah wal jamaah ini kerana perbezaan pendapat mereka mudah mengkafirkan, mudah membida'ahkan dan juga mudah memfasikkan. Sedangkan dalam kaedah kita ahli sunnah wal jamaah la yajuzu tidak harus kita menghukumkan dengan dengan bil bid'ati wal fisqi wal kufri wasyirki. Tidak harus kita untuk mengkufurkan seorang tu dengan bid'ah, dengan kesesatan, dengan dengan kefasikan, dengan kekufuran, dengan syirik pada fi amrin ijtihadi, dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi. Maknanya yang ada dalil-dalil yang mana ulama berbeza-beza pendapat di dalam dalil-dalil tersebut. Okey? Jadi itu salah satu ciri penting Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu tidak mudah mengkafirkan, membid'ahkan, memfasikkan. Yang ini yang membezakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan aliran-aliran sempalan. Ahlussunnah wal Jamaah identik dengan kebersamaan, sedangkan aliran-aliran sempalan identik dengan perpecahan. Sebab tu disebut aliran-aliran tu sebagai firqah.
Disebut sebagai firqah. Firqah tu kan maksudnya perpecahan. Dalam konteks inilah Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi menyatakan dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi berkata, mengatakan Al-Faslul Khamis fi bayani ismatillahi ahla sunnati an takfiri ba'dihim ba'da. Ahlu sunnati la yukaffiru ba'duhum ba'da wa laysa bainahum khilafun yujibu at-tabarriya wat-takfira. Fahum idhan ahlul jama'ati al-qa'imuna bil haqqi wallahu ta'ala yahfazul haqqa wa ahlah fala yaqa'una fi tanabuzin wa tanaqudin wa laysa fariqun min firaqil mukhalifin illa wa fihim takfiru ba'dihim li ba'd wa tabarri ba'dihim min ba'd kal khawarij wal rawafid wal qadariyah hatta ijtama'a sab'atu minhum في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا وكانوا بمنزلة اليهود والنصارى حين كفر بعضهم بعضا حتى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Maksud dia bab yang kelima. Ini daripada kitab Al-Farqu Bainal Firaq, menerangkan tentang penjagaan Allah terhadap Ahlus Sunnah dari saling mengkafirkan antara sesama mereka. Ini menarik. Kerana Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan bahawa orang Ahlu Sunnah wal Jamaah ni dia menjaga diri daripada saling mengkafirkan dan saling saling menyesatkan sesama Ahlu Sunnah wal Jamaah tu adalah tanda-tanda Allah jaga. Tanda-tanda penjagaan Allah Subhanahu wa taala ke atas Ahlu Sunnah wal Jamaah. Al-ismah, makna penjagaan Allah terhadap Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebab tu kita dapati dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak saya dah sebut tadi bahawa walaupun ada mazhab-mazhab yang berbeza dalam hal-hal furu', dalam hal-hal yang cabang, tapi di antara mereka, contohnya ulama mazhab Syafi'i, dia tidak akan kafirkan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia tak akan kafirkan mazhab Syafi'i, dan begitulah yang lain-lain dengan mazhab-mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan mengkafirkan. Jadi Ahlussunnah tidak saling mengkafirkan antara sesama mereka. Di antara mereka tidak ada perselisihan pendapat yang membawa kepada pemutusan hubungan dan pengkafiran. Oleh kerana itu, mereka memang golongan Al-Jamaah yang melaksanakan kebenaran. Kenapa? Kerana di kalangan sahabat Nabi SAW pun berlaku khilaf. Sahabat Nabi SAW dalam hal furu', mereka tak berlaku khilaf dalam hal usul, tapi dalam hal furu' mereka khilaf, dan berlaku semasa hayatnya Rasulullah SAW lagi. Khilaf dah berlaku di zaman ketika hayat Rasulullah SAW lagi. Contoh yang biasa dikemukakan di dalam kitab-kitab ialah apabila Rasulullah SAW memerintahkan sebilangan sahabat supaya pergi ke kampung Bani Quraizah. Pergi ke Bani Quraizah. Kemudian Nabi SAW menyatakan la tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraizah atau kama qala. Janganlah kalian sekali-kali sembahyang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Okey, statement tu nampak mudah tetapi menyebabkan khilaf ataupun perbezaan pandangan di antara sahabat-sahabat yang pergi ke Bani Quraizah ni. Ada satu golongan sahabat, bila dalam perjalanan tersebut nak menuju ke Bani Quraizah, kampung Bani Quraizah, lalu masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, jalan-jalan lagi terus, dan asar dah nak, makin lama makin suntuk, dah nak habis, maka mereka pun bangunlah. Mereka pun bangkit sembahyang. Kerana mereka tahu, kalau mereka teruskan perjalanan ni, nescaya mereka tak akan sembahyang asar. Sebaliknya mereka tak akan sampai ke kampung Bani Quraizah tu waktu asar. Maknanya mereka akan sampai lepas asar. Maknanya dah maghrib dan isyak baru sampai. Akhirnya mereka faham sembahyang pada waktunya. Yang mereka faham, mereka sembahyang asar. Mereka berhenti dulu sembahyang asar. Sebahagian lagi pula dia faham, Nabi kata sembahyang kat Bani Quraizah. Kalau sampai malam, malamlah. Jadi mereka tak sembahyang. Sebaliknya mereka akan sembahyang di Bani Quraizah.
Golongan yang pertama tadi, golongan sahabat yang pertama tadi, dia faham bahawa yang Nabi kehendaki dengan jangan sekali-kali kalian sembahyang melainkan di Bani Quraizah tu, artinya hendaklah kalian bersegera, cepat-cepat bergerak, cepat-cepat sampai ke Bani Quraizah. Sebaik-baiknya waktu asar tu kamu dah sampai ke Bani Quraizah. Maknanya mereka faham yang Nabi maksudkan supaya cepat-cepat bergerak. Supaya sampai di Bani Quraizah tu waktu asar. Tapi oleh kerana tak sampai juga pada waktu asar, dan waktu asar tu dah nak habis, kena semayang. Bagi pendapat mereka. Jadi dia memahami satu aspek daripada kenyataan Rasulullah. Yang satu lagi memahami lahir daripada kenyataan Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali kamu semayang asar melainkan di Bani Quraizah. Jadi bila mereka sampai ke Bani Quraizah tu, asar dah habis dah. Dan mereka belum semayang asar, mereka semayanglah asar di waktu itu. Dan hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah diam. Rasulullah tidak menyalahkan kumpulan sahabat A dan juga tidak menyalahkan kumpulan sahabat B. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menyatakan, aku sangat suka apabila para sahabat ni berselisihan pandangan dalam sesuatu masalah, masalah furu'. Kerana apa? Ia memberikan keluasan kepada umat Islam. Ia memberikan keluasan kepada kita. Kerana dia dapat memberikan kepada kita jalan keluar. Bila berlaku sesuatu masalah, kita boleh pegang dengan satu pandangan yang mungkin meringankan kita pada masalah tersebut. Jadi ini antara hikmahnya. Baik. Jadi oleh kerana itu, mereka memang golongan al-jamaah yang melaksanakan kebenaran. Allah selalu menjaga kebenaran dan pengikutnya sehingga mereka tidak terjerumus dalam ketidakharmonisan dan pertentangan. Dan tidak ada satu golongan di antara golongan-golongan sempalan kecuali di antara mereka terjadi sikap saling mengkafirkan dan memutus hubungan seperti aliran Khawarij, Syiah dan Qadariyah, itu Mu'tazilah. Sehingga pernah suatu ketika 7 orang dari mereka berkumpul dalam satu majlis. 7 orang daripada mereka berkumpul dalam satu majlis. Lalu mereka berbeza pendapat dan mereka berpisah dan saling mengkafirkan antara yang satu dengan yang lain. Mereka tak ubahnya orang Yahudi dan Nasrani pada saat saling mengkafirkan. Orang-orang Yahudi berkata sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Nasrani itu, orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Kemudian waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Baik. Jadi konsep jamaah dengan pengertian menjaga kebersamaan dan kerukunan telah diterapkan dan menjadi realiti yang tidak dapat dimungkiri di dalam mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Para pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan. Perbezaan pendapat di antara mereka tidak melahirkan sikap permusuhan, saling membida'ahkan, memfasikkan, apalagi saling mengkafirkan. Hal ini berbeza dengan realiti yang ada pada aliran-aliran sempalan seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan Wahabi, di mana perbezaan pendapat di antara mereka sampai pada batas saling membida'ahkan dan mengkafirkan. Jadi kita tengok dalam masyarakat Islam, apabila suatu kelompok dalam masyarakat Islam ini dia terlalu taksub dengan satu-satu kumpulan ataupun satu-satu golongan, satu-satu parti dan sebagainya, ketaksuban ni dia boleh menyebabkan berlakunya perpecahan, berlakunya saling menyesatkan. Dan kita dapat lihat pernah berlaku dalam sejarah negara kita, ada kelompok yang sampai satu tahap satu kampung, satu masjid, tapi dalam masjid tu sampai 2 imam ataupun pecah kerana tak setuju dengan kelompok ni, kerana dia daripada parti ni, maka akhirnya dia pun pergi buat satu masjid lain ataupun surau lain kerana imamnya parti ni. Nanti kalau tiba-tiba imam tu kan tukar pula parti ni,
Jadi ini adalah virus-virus ala Khawarij yang pernah berlaku dan mungkin masih berlaku dalam masyarakat kita. Dan ini bukan sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tengok dalam masyarakat Kristian, Kristian ni dia ada 3 mazhab besar. Walaupun kalau kita kaji sejarah agama Kristian ini, selepas daripada Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian murid-murid Nabi Isa tu tersebar ke merata tempat untuk menyebarkan ajaran Nabi Isa. Kemudian datang Paul, lalu Paul tu mengubah langsung ajaran Nabi Isa. Asalnya Nabi Isa ajar Tuhan tu Maha Esa. Akhirnya Paul ajar Nabi Isa tu anak Tuhan dan bawa kepada akidah Trinity dan selanjutnya. Kemudian berlaku pertikaian. Pertikaian pertama ialah antara aliran yang percaya Tuhan tu Maha Esa dengan aliran yang percaya ada 3 dalam 1 atau konsep Trinity. Akhirnya terjadi, dan itu pun ada lagi sub kumpulan. Akhirnya terjadilah pertembungan antara aliran-aliran ni tahun 325 Masihi, maka berlaku persidangan untuk cuba mendamaikan di antara aliran-aliran ni. Di Nisya ataupun hari ini Iznik di Turki. Dan akhirnya diangkatlah ajaran yang dibawa oleh Paul sebagai ajaran yang dianggap sah dan rasmi dalam agama Kristian, yang kemudian dikenali hari ini sebagai Roman Katolik. Kenapa Roman Katolik? Kerana pusat bagi ajaran tu ialah di Rom pada ketika itu, Rom, yang hari ini menjadi Vatican lah. Jadi Vatican tu sebagai pusat bagi ajaran agama Katolik. Kemudian kemudian pecah lagi untuk beberapa kurun sesudah tu. Asalnya Roman Katolik, yang kumpulan yang Unitarian yang percaya Tuhan tu satu tu dah dianggap sesat oleh orang ni, golongan ni. Jadi mereka pun tak dianggap, dah pergi pindah tempat lain lah. Tapi dalam Roman Katolik tu pula kemudian terjadi pula pertikaian, maka pecah pula jadi Orthodox, Eastern Orthodox. Eastern Orthodox ni ada macam-macam. Ada Russian Orthodox, ada Armenian Orthodox, ada Syrian Orthodox, ada Coptic, macam-macam lagi lah, Greek Orthodox. Okey, macam-macam mazhab lagi. Baik. Tapi akarnya samalah Orthodox. Jadi pecah Roman Katolik dengan Orthodox. Lepas tu mazhab ada dia punya gereja-gereja yang tersendiri. Kemudian pada kurun ke-16 atau ke-17 muncul Martin Luther. Dan maka pecah pula menjadi Protestan. Dan dalam Protestan tu pula kemudian adalah aliran-aliran yang lain. Ada Lutheran, ada Calvinian, ada baptism, Anabaptism, banyaklah aliran, Presbyterian, Methodist, Anglican, pecah macam-macam aliran dalam agama Kristian Protestan. Dan Katolik mengkafirkan Protestan, Protestan juga mengkafirkan Katolik. Jangan kita tengok bahawa Kristian tu satu. Kan kita dah tengok dalam hadis bahawa Kristian tu pun akan pecah. Bahkan mereka juga saling mengkafirkan. Dan jangan kita ingat bahawa Pop yang ada di Vatikan tu adalah pemimpin kepada seluruh umat Kristian di dunia. Tak. Kerana dia Pop tu hanya pemimpin bagi Roman Katolik. Adapun Protestan tidak mengakui pun Pop sebagai pemimpin. Bahkan dalam setengah tulisan yang saya baca yang ditulis oleh orang Protestan, mereka anggap bahawa Pop tu Antichrist, Dajjal lah maksudnya bagi mereka. Manakala bagi golongan Ortodoks tu pula ada Patriarch, mereka tak mengakui Pop sebagai pemimpin. Pecah. Dan orang Kristian Katolik dia tak akan sembahyang di gereja Protestan, begitu Protestan tak sembahyang kat gereja Katolik. Ortodoks dia tak akan sembahyang kat gereja Roman Katolik, begitu juga Roman Katolik tak sembahyang kat gereja Ortodoks. Walaupun mereka sama-sama kata Isa tu anak Tuhan. Baik, cuba kita perhatikan sesama kita orang Islam. Orang mazhab Hambali sembahyang di masjid yang mana imamnya tu mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Orang mazhab Syafi'i sembahyang di masjid yang imamnya mazhab Hanafi, tak ada masalah. Kita tengok kat Malaysia ni, orang Pakistan mostly bermazhab Hambali. Semayang Jumaat, imamnya mazhab Syafi'i, imam kita mazhab Syafi'i. Begitu juga bila kita pergi mungkin ke Mesir,
Ke Mesir sana ada macam-macam mazhab. Yang Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki semua ada. Dan tak ada masalah. Tak ada orang Maliki dia buat masjid mazhab Maliki saja. Ataupun Hanbali buat masjid mazhab Hanbali saja. Ataupun Syafi'i buat masjid mazhab Syafi'i saja. Tak ada. Kenapa? Kerana mereka bersatu atas satu nama yang dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kita baca sikit lagi. Majoriti umat Islam. Kenapa disebutkan sebagai Al-Jamaah? Kerana merujuk kepada mayoritas umat Islam atau majoriti umat Islam. Atau jumhur umat Islam. Kata Al-Jamaah dalam hadis di atas juga memiliki pengertian dan maksud As-Sawadul A'zam. Ma makna As-Sawadul A'zam? Terjemahannya, mayoriti umat Islam. Maksudnya, Ahlussunnah wal Jamaah adalah aliran yang diikuti oleh majoriti umat Islam. Pengertian ini sesuai dengan makna jamaah secara kebahasaan dari sudut lughatan, iaitu sekumpulan apa sahaja yang berjumlah banyak. Al-jamaah ialah adadu kulli syai'in wa kasratuhu, sekumpulan apa sahaja yang berjumlah banyak. Kalau dalam bahasa Arab jamak tu dikira bermula daripada 3. Kalau 1 dipanggil mufrad, kalau 2 dipanggil musanna, kalau 3 ke atas maka dianggap sebagai jamak. Jamak. Tapi kalau solat berjamaah dia boleh dikira daripada 2 lah. Tak apalah. Maknanya apa sahaja yang berjumlah banyak, sekumpulan apa sahaja yang berjumlah banyak, maka disebut sebagai jamaah. Berarti semakin besar jumlah pengikutnya, semakin kuat makna jemaah di dalamnya. Okey. Jadi pengertian ini sesuai dengan banyak hadis, antara lain hadis berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaykum bis-sawadil a'zam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh kerana itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah golongan mayoritas atau golongan majoriti. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah, begitu juga oleh Abdul Humaid dalam Al-Musnadnya, kemudian Abd bin Humaid dalam Musnadnya, kemudian At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyin, begitu juga Al-Lalakai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, dan Abu Nu'aim Al-Isbihani dalam Hilyatul Awliya. Manakala Imam Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir menilai hadis tersebut sebagai hadis sahih, hadis yang sahih. Jadi kata dari Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh kerana itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah golongan majoriti. Maknanya kelompok teramai. Hadis di atas menyampaikan pesan yang sangat penting, bahawa ketika perpecahan dan perselisihan antara berbagai aliran merebak di tengah-tengah umat Islam, maka Nabi SAW memerintahkan umatnya agar mengikuti As-Sawadul A'zam, iaitu golongan majoriti. Kerana As-Sawadul A'zam ini yang akan menjadi satunya firqah An-Najiyah. Al-Firqah An-Najiyah iaitu golongan yang selamat. Sedangkan kelompok-kelompok minoritas akan menjadi Al-Firq Al-Halikah, iaitu golongan-golongan yang celaka. Al-Halikah, yang celaka, yang binasa. Dan dalam konteks ini, Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi Ad-Dihlawi, seorang ulama ahli hadis dan fiqh mazhab Hanafi berkebangsaan India, ketika mengomentari hadis As-Sawadul A'zam tersebut berkata, ini Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi Ad-Dihlawi ini adalah guru kepada masyayikh di Deoban, Darul Ulum Deoban. Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi ini dia adik-beradik dengan Syekh Ahmad Sa'id Al-Mujaddidi, juga Ahmad Mazhar Al-Mujaddidi. Bapa mereka ialah Syekh Abu Sa'id Al-Mujaddidi. Manakala Syekh Abu Sa'id Al-Mujaddidi ini
adalah murid kepada Syekh Mirza Syekh Ghulam Ali Ad-Dihlawi. Manakala Syekh Ghulam Ali Ad-Dihlawi ni adalah murid kepada Syekh Mirza Janjanan Mazhar Al-Alawi. Manakala Syekh Mirza Janjanan Mazhar Al-Alawi ni adalah murid kepada Syekh Said Nur Muhammad Badwani. Manakala Said Nur Muhammad Badwani ni murid kepada Syekh Saifuddin bin Muhammad Maksum. Manakala Syekh Muhammad Maksum adalah murid kepada Syekh Saifuddin adalah murid kepada bapanya iaitu Syekh Muhammad Maksum. Manakala Syekh Muhammad Maksum adalah murid kepada bapanya iaitu Syekh Ahmad Sirhindi. Syekh Ahmad Sirhindi yang terkenal dengan gelaran Mujaddid Al-Fusani. Mujaddid Al-Fusani. Jadi Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi ni guru kepada Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani ni ada dua. Ada Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi, anak kepada Syekh Waliullah Hilawi, bapa kepada Syekh Ismail Syahid. Kemudian ada seorang lagi ni yang kita sebut ni ialah Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi. Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi ni sanad yang saya sebutkan tadi, beliau daripada keturunan Saidina Umar bin Khattab. Jadi Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi ini guru kepada Syekh Maulana Qasim An-Nanatwi. Dan Maulana Qasim An-Nanatwi ini adalah maknanya kita anggap founding fathers bagi Darul Ulum Deoband. Darul Ulum Deoband di India. Jadi banyak sanad-sanad hadis di India tu melalui beliau lah. Selain pada Syekh Waliullah Dihlawi. Dan Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi ni dia pindah ke Mekah. Dia pindah ke Mekah dan dia menetap dan meninggal di sana. Dan beliau ada syarah kepada Sunan Ibnu Majah. Sama ada syarah ataupun ta'liqat, Injahul Hajah. Tak silap saya, Injahul Hajah oleh Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi. Baik, dia mengomentari hadis ni. Apa komentar dia? Betul, Injahul Hajah, syarah Sunan Ibnu Majah. Kerana hadis ni terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis mana? Hadis yang kita baca tadi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna ummati la tajtami'u ala dalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bisawadil azam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa yang kata Rasulullah? Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh kerana itu apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah golongan majoriti. Maka kata Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi Ad-Dihlawi. Al-Mujaddidi nisbah kepada Tariqah Naqsyabandiyah Al-Mujaddidiyah. Di samping dia juga adalah keturunan Syekh Ahmad Sirhindi Al-Mujaddidi sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ad-Dihlawi nisbah kepada tempat asalnya iaitu Delhi di India. Baik, kata dia qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisawadil a'zami ay jumlatin nasi wa mu'azamihim alladhina yajtami'una ala ta'ati sultani wa sulukin nahjil mustaqimi kadha fil majma'i fa hadha al hadithu mi'yarun 'azimun li ahli sunnati wal jama'ati syakarallahu sa'yahum fa innahum humus sawadul a'zam wa dhalika la yahtaju ila burhan fa innaka law nazarta ila ahli al ahwa'i bi ajma'ihim ma'a annahum 72 firqatan la yablughu adaduhum usyura ahli sunnah. Sabda Nabi SAW, ikutilah as-sawadul a'zam. Maksudnya kebanyakan dan majoriti manusia yang menjaga kebersamaan dengan mentaati penguasa dan mengikuti jalan yang lurus. Demikian keterangan dalam kitab Al-Majma'. Hadis ini merupakan barometer. Makna piawai yang agung bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah membalas usaha mereka. Kerana mereka lah golongan majoriti. Hal tersebut tidak perlu pada pembuktian. Kalau bahasa Indonesia sebut, hal tersebut tidak butuh. Maksudnya tidak perlu pada pembuktian. Kerana apabila kamu melihat Ahlul Ahwa'. Ahlul Ahwa' ni mana orang-orang yang mengikutkan hawa nafsu. Maknanya ahli bid'ah yang mengikut hawa nafsu. Aliran-aliran sesat ni seluruhnya, meskipun mereka 72 aliran, nampak banyak 72 kan, 72 tu banyak jumlahnya. Meskipun mereka 72 aliran, jumlah mereka tidak sampai 10% dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun ahlu sunnah yang Nabi kata tu illa wahidah, satu, tapi satu tu sawadul a'zam. Kalau kita ada tengok dalam bulatan tu 10% itu adalah
ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah wal ahwa. Manakala baki 90% itulah as-sawadul azam ahlus sunnati wal jamaah. Jadi majoriti itu yang dirujuk oleh Rasulullah SAW adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi paparan di atas memberikan kesimpulan bahawa golongan yang selamat adalah golongan majoriti. Pengertian ini sesuai dengan mazhab Al-Ash'ari dan Al-Maturidi. Kerana apa? Dalam realiti yang ada, secara sejarahnya, historically, dan secara konkretnya kita tengok dalam realiti yang ada pada hari ini, mazhab tersebut diikuti oleh majoriti kaum muslimin di dunia dari dulu hingga kini. Di samping itu, hadis tersebut juga menunjukkan terhadap arti keharusan mengikuti mazhab Al-Ash'ari dan Al-Maturidi, kerana mengikutinya bererti mengikuti majoriti kaum muslimin, dan keluar daripada mazhab Al-Ash'ari dan Al-Maturidi berarti keluar daripada majoriti kaum muslimin. Kita tengok daripada timur ke barat. Asia Tenggara merangkumi tempat kita ni, Nusantara, Kepulauan Melayu, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, membawa ke Filipina, kemudian negara-negara Vietnam, orang Islam Vietnam, di Kemboja, di Asia Tenggara ni, di Thailand, di Burma. Okey, majoritinya bermazhab Syafi'i. Walaupun ada juga yang bermazhab Hanafi. Contohnya di Burma yang mana berasal pada India, mostly Hanafi lah. Okey. Kemudian orang Islam di China, di Asia Timur, mereka bermazhab Hanafi. Kalau Asy'ari maknanya majoritinya adalah, kalau Syafi'i majoriti Asy'ariyah lah. Kalau yang Hanafi majoriti Maturidiyah. Bawa pula sampai ke Afghanistan. Moga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada umat Islam Afghanistan. Bawa pula ke Pakistan, bawa pula ke Bangladesh, bawa pula ke India. Kita dapati majoritinya tu bermazhab Hanafi. Kemudian bawa pula ke, walaupun ada juga bermazhab Syafi'i di Kerala contohnya. Kemudian bawa pula pergi ke utara, ke sebelah Asia Tengah, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan. Itu bermazhab Hanafi, mostly bermazhab Hanafi, maknanya mereka dari sudut akidah Maturidiyah. Kemudian bawa pula ke Tatarstan, dekat semenanjung Crimea, mostly bermazhab Syafi'i. Kemudian ke Chechnya, Dagestan, Ingushetia, mostly bermazhab Syafi'i dan juga Asy'ari. Pergi ke Turki, Turki bermazhab Hanafi, Maturidi. Pergi ke Bosnia Herzegovina, di negara-negara Balkan tu, Albania, Kosovo dan seumpamanya. Mereka tu bermazhab Hanafi, mostly Maturidiyah. Di tanah Arab, Mesir, bercampur-campur lah. Walaupun ramai mazhab Hanafi di sana. Dan Syafi'i juga ramai di sana. Di negara-negara Afrika, di utaranya ataupun di baratnya maupun di tengahnya, bawa ke Sudannya, mostly bermazhab Maliki. Mereka bermazhab Asy'ari dari sudut akidahnya. Dan begitulah seterusnya, bawa ke tanah Arab, ke Yaman semua. Yang Wahabi ni di Saudi tu pun, orang Saudi dah nak tinggal ke Wahabi dah. Orang Saudi pun nak tinggal ke Wahabi dah. Dah tak jelira dah kat Wahabi ni. Syiah kat mana Syiah? Syiah tu di Iran aja. Tengok, di Iran tu saja, Iran, Syiah Ithna Asy'ariyah di Iran. Walaupun dia cuba menyebarkan di tempat-tempat lain ada, tapi tidak sampai menjadi majoriti. Tetap kurang daripada 10% atau 10% gitulah, lebih kurang sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi. Fatuba lis-sawadil azam, maka beruntunglah golongan as-sawadul azam, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan as-sawadul azam. Jadi sekadar itu saja perbincangan kita untuk malam ini, dan insya-Allah jika diberi peluang pada pertemuan yang akan datang, kita akan lihat pula dalil ketiga. Insya-Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala berikan keselamatan, pemeliharaan dan kesihatan kepada diri kita, dan pelihara kita di atas akidah yang sahihah insya-Allah.
dan mati di atasnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah, isrif anna syarrad dunya wa syarral akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.